Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelie binti Yusof dan saya akan membentangkan tentang salah seorang tokoh astronomi Islam iaitu Al-Battani. Siapakah Al-Battani ini dan apakah sumbangan beliau terhadap pendidikan kita pada zaman sekarang? Jom kita tengok sedikit informasi tentang beliau. Baiklah, Al-Battani atau nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Al-Raqi Al-Harrani Al-Sabi Al-Battani. Beliau juga digelar Al-Battani atau Al-Battanius oleh pakar sarjana barat. Beliau berasal dari Harran, berhampiran Urfa atau Turki pada hari ini. Telah dilahirkan pada 858 Masihi di Harran dan meninggal dunia pada 929 Masihi di Iraq. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang sangat mencintai ilmu perbintangan. Malah beliau berasal daripada kaum Sabian yang menjadi pemuja bintang pada waktu itu. Bapanya Jabir ibnu San'an Al-Battani juga mahir dalam bidang berkenaan dan juga saintis terkemuka pada waktu itu. Al-Battani telah tinggal dan bekerja di Al-Raqqah iaitu sebuah bandar di Syria. Menurut riwayat, beliau mula mempelajari dan mendalami bidang astronomi ketika berada di kota Al-Raqqah sehingga bergelar sarjana di bawah pemerintahan Harun al-Rashid, Khalifah kelima zaman Abbasiyah. Itu adalah secara ringkas pengenalan tentang Al-Battani. Seterusnya adalah sumbangan beliau terhadap pendidikan. Yang pertama dalam bidang astronomi iaitu aphelion point. Beliau menjadi individu yang berjaya menerangkan bahawa matahari mempunyai kedudukan jauh dari bumi tetapi paling hampir dengan planet yang kita diami sekarang. Disebabkan itu, gerhana, cincin ataupun anulus boleh terjadi. Malah berjaya menemui titik aphelion yang menjadi penemuan berharga dalam dunia astronomi. Ketika itu, aphelion merupakan titik terjauh dari bumi ketika orbitnya mengelilingi matahari. Al-Battani mendapati kedudukan diameter cahaya matahari tidak lagi berada di kedudukannya seperti yang dicadangkan oleh Ptolemy. Ptolemy adalah salah seorang ahli matematik dan astronomi Yunani yang tersohor pada waktu itu. Yang kedua, beliau adalah ilmuwan pertama yang mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari, iaitu selama 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat. Yang ketiga, penemuan orbit bulan dan planet dan menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah keadaan kemungkinan terlihatnya bulan baru. Ini berkaitan dengan penggantian dari satu bulan ke bulan yang lain. Seterusnya adalah sumbangan beliau dalam bidang matematik. Beliau berjaya membuat sejumlah fungsi trigonometri penting. Beliau menggunakan sinus yang diinovasi menerusi kosinus, tangen dan kotangen. Kaedah itu tidak sama sebagaimana dilakukan oleh saintis lain yang rata-ratanya menggunakan sistem geometri. Yang ketiga, beliau telah menghasilkan kitab yang sangat signifikan dalam bidang astronomi iaitu Kitab Al-Zij yang menerangkan tentang takwim yang betul dan membetulkan kesilapan-kesilapan yang terdapat dalam takwim lain pada waktu itu. Kitab itu juga membincangkan tentang pergerakan bulan dan matahari serta 5 planet yang telah dikenal pasti pada waktu itu iaitu Utarik, Zuhrah, Marikh, Jupiter dan Saturn. Serta banyak lagi yang diterangkan oleh kitab tersebut. Seterusnya adalah penghargaan yang diterima oleh beliau secara tidak langsung. Yang pertama, beliau dikenali sebagai bapa astronomi pada abad pertengahan atas sebab penemuan-penemuan beliau serta teori berkenaan ilmu astronomi. Yang kedua, ilmuwan barat seperti Christopher Clavius menggunakan perhitungan beliau untuk memperbaiki kalender Julian iaitu kalender barat pada waktu itu. Yang ketiga, kitab karya beliau telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan dijadikan rujukan oleh para astronomi dan astrologi barat. Baiklah, seterusnya adalah refleksikan diri saya berkenaan Al-Battani. Pertama, keunikan sains Islam menjadi penyumbang utama pengembangan ilmu secara meluas dan ini membuktikan Islam itu bercirikan universal.
ilmu sains juga menurut perspektif Islam tidak boleh dipisahkan daripada asas-asas Islam. Kedua, sekiranya tiada penerokaan serta kajian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Al-Battani, maka pengetahuan manusia pada zaman ini tidak akan berkembang dan maju. Yang ketiga, ilmuwan Islam pada masa lalu mempunyai minat yang mendalam terhadap ilmu dan menganggap kerja itu sebagai ibadat dan jihad. Akhir sekali, untuk mengekalkan ketamadunan Islam pada masa kini, setiap umat Islam perlulah bekerjasama dan bersatu padu. Baiklah, sebagai maklumat tambahan, teori trigonometri Al-Battani ini tidak pernah mendapat pengiktirafan sewajarnya dari saintis barat. Malah telah dinafikan hak cipta terhadap teori tersebut, serta kaedah algoritma yang dirintis oleh beliau pada waktu itu juga mengalami nasib yang sama. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa penemuan-penemuan beliau ini telah menjadi asas kepada kajian-kajian besar selepas itu, yang mana telah menghasilkan banyak ilmu-ilmu baru. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.